Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 200517 Nur Syarafana binti Hamdan ingin menyampaikan informasi berkenaan dengan sejarah penubuhan Jabatan Penjara Malaysia. Sewaktu pemerintahan British dan sehingga kedatangan Jepun, tempat-tempat hukuman dijalankan adalah di bawah tanggungjawab pemerintahan negeri dengan peraturan negeri masing-masing. Bagi negeri-negeri Selat, seorang penguasa yang ditempatkan di Singapura bertindak sebagai penyelia dengan membuat pemeriksaan ke negeri-negeri di bawah jajahannya. Negeri-negeri Selat merupakan negeri-negeri yang awal sekali membangunkan penjara-penjara. Manakala negeri-negeri Melayu hanya membangunkan penjara-penjara setelah British menubuhkan pentadbiran yang bertanggungjawab. Penjara Taiping atau lebih dikenali sebagai Taiping Gold yang merupakan penjara terbesar di Tanah Melayu pada ketika itu telah dibangunkan pada tahun 1879. Pentadbiran penjara ditubuhkan dengan tujuan utama untuk menimbulkan kesengsaraan dalam hidup banduan dengan harapan kesengsaraan ini dapat menghindarkan orang-orang daripada melakukan jenayah. Pada tahun 1881, Wadasi dibawa masuk untuk membantu Wadar Melayu dan pengajar pertunggangan dari Hong Kong yang digunakan dalam memperkenalkan perusahaan dalam penjara. Antara perusahaan awal adalah seperti pecah batu dan pertukangan kayu. Pada tahun 1882, satu percubaan pengkategorian banduan dilakukan dan pada tahun 1889, Wadar berbangsa Eropah telah dilantik di sesetengah penjara. Dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu, penjara Taiping dijadikan sebagai pusat penahanan banduan hukuman lama bagi negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Negeri Selangor. Pada tahun 1923, sistem hakim pelawat telah diperkenalkan. Perusahaan penjara telah diperkembangkan dan meliputi kerja-kerja percetakan, menenun kain, jahitan, perusahaan rotan dan besi. Seterusnya, pada tahun 1924, pekerjaan pecah batu dihapuskan dan diganti dengan kerja pukul sabut kelapa. Kemudian, semasa pemerintahan Jepun, iaitu pada 1941 hingga 1945, penjara telah digunakan sebagai penjara awam dan juga tawanan perang oleh tentera Jepun. Dalam tempoh peperangan inilah semua rekod mengenai penjara dan juga banduan dimusnahkan. Selepas Perang Dunia Kedua, ibu pejabat penjara ditubuhkan dan mentadbir semua penjara-penjara di Tanah Melayu. Era selepas Perang Kedua telah menyaksikan keadaan kembali tenang dan kaedah pentadbiran moden diperkenalkan. Keadaan darurat pada tahun 1948 menyebabkan bilangan tahanan meningkat dan berlaku kesesakan dalam penjara. Hal ini menyebabkan pembangunan penjara terbantut dan hanya ketika akhir tahun 1949 keadaan kembali tenang dan tumpuan kepada pembangunan sistem penjara dapat dijalankan secara penuh. Kemudian pada tahun 1952, Undang-Undang Penjara telah digubal dan diikuti penggubalan Peraturan Penjara Persekutuan pada tahun 1953, yang mana konsep layanan moden diperkenalkan bagi menggantikan Undang-Undang Penjara lama. Dalam tahun itu juga, Rang Undang-Undang Keadilan Jenayah iaitu Criminal Justice Bill telah diluluskan dan undang-undang ini telah memansuhkan penyiasatan dengan cermati dan penggunaan istilah penjara bagi perkataan-perkataan penal servitude juga dimansuhkan. Kemudian pada tahun 1957 yang mana merupakan tahun kemerdekaan bagi Persekutuan Tanah Melayu dan juga Pesuruhjaya Penjara yang pertama dilantik bagi mengendali pentadbiran semua penjara di Persekutuan Tanah Melayu. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 ini juga telah merangkumi pengurusan penjara bagi Semenanjung Malaysia dan Sabah serta Sarawak. Pada tanggal 2 November 1995 telah dikuatkuasakan Akta Penjara 1995 bagi menggantikan Akta Penjara yang lama. Seterusnya pada tanggal 1 September 2000 telah dikuatkuasakan Peraturan-Peraturan Penjara 2000 bagi menggantikan peraturan-peraturan yang terdahulu. Akta dan peraturan yang terdahulu telah lama digunakan dan wajar dibuat perubahan dan pembaharuan berdasarkan kepada keperluan dan perubahan semasa bagi memperkemaskan jentera pengurusan dan pentadbiran institusi penjara.
Dalam pembangunan dan pemodenan, Jabatan Penjara Malaysia telah menyedari hakikat bahawa kita tidak seharusnya alpa dengan pencapaian yang lepas dan seharusnya bergerak maju ke hadapan serta berinovasi dalam melicinkan sistem penjara dalam menangani budaya-budaya moden dalam kriminologi, penologi dan kawalan sosiologi secara menyeluruh. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.